Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Aisyah binti Arif Syarif dan dari kelas 4.01. Baiklah, pada hari ini saya akan merungkai satu permasalahan dan jalan penyelesaiannya, iaitu pembahagian harta pusaka bagi waris yang hilang. Baiklah, waris yang hilang ni kita ada dua keadaan. Yang pertama, dia masih hidup, dan yang kedua adalah dia sudah meninggal dunia. Okey. Jika waris yang hilang itu masih hidup, caranya adalah sama. Seperti biasalah maksudnya. Tapi jika waris yang hilang tu telah meninggal dunia, kita kena buktikan dengan dua cara, iaitu yang pertama, sijil kematian yang hilang tu, dan jika tiada sijil kematian itu, kita kena buktikan dengan merujuk pada Mahkamah Tinggi Sivil. Baiklah, saya akan berikan satu situasi, iaitu seorang isteri, iaitu si mati yang pertama, telah meninggal dunia dan dia telah meninggalkan 4 orang waris, iaitu yang pertama suami, ibu, adik-beradik lelaki seibu dan adik-beradik lelaki seibu sebab yang hilang. Baiklah, di sini kita telah lihat dan kena pasti siapakah yang hilang. Yang hilang tersebut adalah adik-beradik lelaki seibu sebab yang hilang. Di sini saya ingin menekankan bahawa jika seseorang itu telah hilang tapi kita yakin dia masih hidup, kita kena juga bahagikan harta pusaka tersebut, kerana itu memang hak dia. Okay. Sekarang ni kita naikkan yang pertama, di mana yang hilang ini adalah masih hidup. Okay, dia masih hidup. Okay, dia masih hidup. Caranya adalah sebegini. Okay, suami akan mendapat bahagian sebanyak 1/2 kerana tiada anak bersama isteri beliau, iaitu si mati yang tadi itulah, si mati pertama. Okey, ibu pula dapat 1/6. Okey, saya tanya, kenapa ibu dapat 1/6? Okey, sebab jika ibu ini ada lagi dua orang anak dia, maka pecahnya adalah 1/6. Ini dapat dikuatkan lagi dengan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 11, iaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Yang bermaksud di mana jika ianya terdapat saudara, maka ibunya akan mendapat 1/6. Maksudnya kat sini saudara tu merujuk pada jamak, iaitu ramai. Macam ni lah, adik-beradik lelaki ada, adik-beradik lelaki seibu sepupunya pun ada. Jadi ada 2 orang lagi kan anak dia, jadi sebab tu dia dapat 1/6. Okay. Seterusnya adik-beradik lelaki seibu ni akan dapat 1/6. Dan adik-beradik lelaki seibu sebab yang hilang ni kita disebut sebagai adik-beradik lelaki kandung akan mendapat asobah. Okay, kita lihat di sini penyebut bahagian dia tidak sama, dan yang paling besar adalah 6. Okay, kita kena samakan dulu penyebut bawah ni supaya cara pembahagian itu jadi betul, jadi tepat. Okay, dalam sifir 2 ada tak nombor 6? Ada kan? Okay, 1/2 darab berapa dapat 6? 3. 2 darab 3. Jadi kita kena darabkan 1/2 darab 3. Jawapannya 3/6. Okey. Ini macam biasalah, satuan sebab dah sama dah. Semua ni dah sama. Okey. Sekarang ni kalau 6 di bawah sini, jadi penyebut bahagian dia adalah 6. Di sini kita tak 6. Okey. Sekarang kita kira 3/6 darab dengan 6, jawapannya 3. 1/6 darab dengan 6, jawapannya 1. Dan 1/6 juga darab dengan 6, jawapannya 1. Baiklah, dekat sini kita nak tahu berapakah bahagian yang akan didapat oleh adik-adik lelaki seibu sebab yang hilang tadi tu, dan yang masih hidup lah, semasa dia masih hidup. Okey, caranya adalah macam ni. Kita kena tambahkan 3 ni, 3 tambah 1 tambah 1, jawapannya 5. Okey, 6 ni akan tolak dengan semuanya, jadi 6 tolak 5, jawapannya 1. Jadi kita kira balik semuanya, 3, 4, 5, 6. Jadi cukuplah 6 bahagian untuk kesemua ini. Okey, itu baginya yang masih hidup. Kita telah merungkai keadaan yang pertama tadi, iaitu waris yang hilang ini masih hidup. Sekarang kita beralih kepada keadaan kedua, di mana waris yang hilang ini telah meninggal dunia. Okay. Sekiranya dapat dibuktikan bahawa waris yang hilang ini telah meninggal dunia sebelum si mati pertama tadi, sama ada melalui sijil kematian ataupun perintah anggapan kematian dari Mahkamah Tinggi Sivil, maka waris yang akan dapat harta yang diberikan oleh si mati pertama itu adalah
suami, ibu dan adik-beradik lelaki seibu saja. Bagi yang adik-beradik lelaki seibu yang hilang, yang telah meninggal dunia sebelum sesi mati pertama tadi, dia tidak mendapat apa-apa. Jadi hanyalah kosong, tiada apa-apa. Okey, faham? Okey. Sekarang ni kita akan mengira pula berapakah bahagian yang akan dapat oleh suami, ibu dan adik-beradik lelaki seibu. Baiklah, suami sama juga macam tadi, 1/2 kerana tiada anak bersama isteri tadi, sesi mati pertama. Ibu akan dapat 1/3. Okey, baiklah. Tadi kita kata 1/6 kan? Sekarang 1/3. Kenapa? Okey, sebab kalau kita tengok ayat Al-Quran tadi yang saya telah baca, yang bermaksud sekiranya terdapat saudara-saudara, maka ibunya akan mendapat 1/6. Okey, sekarang ni saudaranya adalah tinggal seorang saja, sebabnya semati pertama sudah meninggal dunia dan adik-beradik yang hilang ni pun telah meninggal dunia. Jadi mereka ni 3 orang adik-beradik, 2 orang sudah meninggal dunia, tinggal seorang saja. Jadi kalau tinggal seorang saja lagi, ibu berhak mendapat 1/3. Okey. Dan adik-beradik lelaki seibu tetap sama, akan dapat 1/6. Sekarang ni kita lihat penyebut bahagian ini adalah tidak sama. Dan yang paling besar adalah nombor 6. Jadi kita akan tukarkan 2 ini menjadi penyebut bahagian dia adalah 6. Okey. Dalam sifir 2 ada nombor 6 iaitu 2 darab 3. Jadi 1/2 darab dengan 3, jawapannya 3/6. Okey, dalam sifir 3 ada nombor 6 iaitu pada yang kedua. Jadi 3 darab 2 adalah 6. Jadi 1/3 darab 2, jawapannya 2/6. Dan 1/6 ni tetaplah sama, sebabnya penyebut dia sudah sama. Okey, sekarang ni kita sama macam first tadi. Kalau ini bahagiannya adalah 6, jadi kita letak kat sini 6. Okey, faham kan? Jadi kita darabkan sekarang ni. 3/6 darab 6 jawapannya 3. 2 darab 6 jawapannya 2/6 darab 6 jawapannya 2. Dan 1/6 darab 6 jawapannya 1. Jadi kita kira di sini 3, 4, 5, 6. Cukuplah 6 di sini, maka selesailah masalah kita. Jadi sebagai kesimpulannya, kita sebelum pembahagian harta pusaka ni, jika ada waris yang hilang, kita kena pastikan betul-betul melalui sedia kematian dan ataupun arahan daripada Mahkamah Tinggi Sivil, sama ada yang hilang ni betul-betul sudah meninggal dunia ataupun belum. Okay. Jadi jika dia meninggal sebelum sesi mati yang pertama, inilah caranya. Jika dia telah meninggal dunia selepas sesi mati yang pertama, caranya berbeza. Okey. Suka saya kongsikan di mana tempoh untuk mahkamah mengenal pasti sama ada waris yang hilang ni sudah meninggal dunia ataupun belum. Tempohnya adalah selama 7 tahun. Jadi 7 tahun itulah kita kena hold dulu dalam pembahagian harta pusaka ini. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.